Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh ringkas skup Quran Sunnah Kitabuz Zakah. Alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung berkenaan ahli zakah, dan kita bincangkan berkenaan dengan orang-orang lain mendapat zakat, siapa mereka, yang terangkan setiap kumpulan yang 8 tu. Alhamdulillah. So hari ini kita akan masuk pada persoalan kedua, al-mas'alatu tsaniyatu fi haddil ladzina la tudfa'u lahumuz zakatu, tentang batasan orang-orang yang tidak dibayar kepada mereka, tak diserah kepada mereka zakat. Ni kadang kalau dia kata kita bagi pada orang ni, yang A orang tu tak layak ambil, B yang tukang bagi pula, kalau dia bagi juga zakat dia kira masih berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Tidak sah zakat yang dia keluarkan oleh dia. Itu asas yang kena ingat. Bila kita kata tak layak untuk diberi pada zakat, maksud dia kalau orang tu ambil, dia makan benda yang bukan hak dia. Okey. Kemudian yang tukang bayar pula akan dikira tidak lagi menunaikan zakat yang wajib ke atas dirinya. Ya, dikira macam masih berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu masih teringat dapat tahu, dan dia kena betulkan balik. Baik. Dia kata al-asnaful ladzina la yajuzu sarfu zakati lahum hum. Okey. Orang jenis apa, kumpulan-kumpulan jenis-jenis lah. Kumpulan-kumpulan orang yang tidak harus diagihkan zakat kepada mereka adalah pertama, al-aghniya'u, orang-orang kaya. Wal aqwiya'ul muktasibun, orang kuat yang boleh mencari rezeki. Mana kalau kita sebutkan itu kan kita ada fakir miskin kan. Fakir adalah orang yang apa yang dia ada tadi tak sampai setengah pun daripada dia punya keperluan. Maksud dia kalau dia perlukan 1000 tapi dicari 500. So jadi separuh lagi. Maka orang ni fakir. Kalau yang kata orang tu ada 8, dia perlukan 10 tapi ada 8, maka dia miskin. Tapi orang ni yang mana ada kecukupan dalam keperluan dia, cukup, madai. Yang kadang-kadang kita kata memang manusia ni sentiasa tamak, inginkan lebih, tak mahu berkurang apa yang ada pada tangannya. Kadang-kadang ada orang yang dia tak layak tapi dia nak juga. Ini realiti kan, makin banyak kan. Manusia ingin menambah kan, membanyakkan pada harta dan anak pinak. So al-aghniya, orang kaya, dan juga orang kuat yang boleh mencari rezeki. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la hazza fiha li ghaniyin, tidak ada habuan padanya, itu pada sedekah itu, pada zakat tu, untuk orang kaya, wala liqawiyin muktasibin, dan tidak juga untuk orang kuat yang boleh mencari rezeki. Maksudnya kalau dia memang tak boleh, dia dalam keperluan dia ketika itu tak ada, walaupun dia kuat sekalipun kita bagi. Tapi kalau orang kata dia boleh mencari rezeki, ada kebarangkalian dia mendapat rezeki, maka tak boleh diagi pada dia zakat berkenaan. Masalah dia termasuk dalam kumpulan mana nanti kita akan bincang. Pasal dia kat sini ada pengecualian yang dia sebut. Lakin yu'tal amilu 'alaiha wal gharimu, yu'tal amilu 'alaiha wal gharimu wa in kanu aghniya. Tapi akan diberikan amil yang mengumpulkan zakat, okey, yang amil ke atasnya, orang yang digunakan untuk mengumpulkan zakat, itu amil, dan orang yang tergadai, itu berhutang. Macam baru ni kan ada mempersoalkan tentang masalah Syria dan juga Turki. Dan mereka walaupun mungkin kaya, ada harta, tapi bila kena bencana tersebut, mereka automatik jadi dalam golongan gharimin, orang yang tergadai kerana bencana, kebakaran berlaku, rumah terbakar ke, dan aksiden ke dan sebagainya, dan atau kena bayar penyakit ke, kan, terpaksa gadai kena penyakit ke, maka orang tersebut masuk kumpulan ni walaupun asal dia adalah seorang yang kaya. Dia boleh dapat kat sini untuk membantu dia. Ya, baik. Kama taqaddama wa in kanu aghniya, sekalipun mereka ni orang kaya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Wal qadiru al kasbi,
dan orang yang berupaya untuk mencari rezeki, idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i, jika dia mengosongkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i, walaysa lahu malun, dan dia tak ada harta. Dia berupaya, dia kuat, ada kekuatan untuk mencari rezeki, tapi dia mengosongkan waktu untuk menuntut ilmu, dan namun dia tak ada harta, fa innahu yu'ta minaz zakati, dia akan diberikan daripada zakat. Ya, li'anna talabul ilmi jihadun fi sabilillah, kerana menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Cuma macam kami di Yaman dulu, Syekh kami Muhammad bin Ismail Al-Imrani, Timbalan Mufti Yaman, dia kata kalau orang tu belajar kerana Allah Ta'ala, maka layak dia ambil. Kalau dia belajar kerana nak membaiki ekonomi, maka tidak. Sebab dia tajuk, dia asnaf, bukan miskin. Dia asnaf untuk jihad fisabilillah, kan? Untuk orang fisabilillah. Wa fisabilillah tu, dia hanya layak bila dia belajar kerana Allah Ta'ala. Kalau dia belajar untuk baiki ekonomi, dia mesti masuk dalam asnaf masalah miskin. Kalau dia miskin atau fakir, maka boleh ambil itu. Bukan ambil sebagai fisabilillah. Fisabilillah ni mesti dia belajar kerana Allah Ta'ala. Maksud dia memang belajar kerana memang untuk Allah Ta'ala, bukan untuk baiki ekonomi dia. Ada manusia belajar untuk baiki ekonomi. Maksud dia daripada orang biasa nak dapat sijil, nakkan dapat kelulusan, untuk cari rezeki dan sebagainya. Memang sijil dia tadi untuk aim untuk kerjaya, untuk dapat kedudukan yang lebih baik, gaji lebih tinggi kononnya. Itu bukan lillah lah. Orang kata ustaz ni habislah orang. Tak, realiti dia pasal beza dia adalah kerana ini asnaf bagi fisabilillah. Kalau pelajar tu miskin, kerana dia miskin, dibagi kerana miskin, tak apalah, bagilah kerana miskin. Dia tak ada, dia fakir ke, dia miskin ke, bagilah kerana asnaf fakir atau miskin. Tapi untuk fisabilillah tadi syarat dia tak boleh belajar kerana dunia. Kalau dia nak dapatkan dunia, habuan dunia, maka dia bukan fisabilillah. Kan Nabi pernah ditanya, kan orang yang berjuang kerana kerana semangat, berjuang kerana kerana asabiah. Nabi kata, orang kata siapa fisabilillah? Nabi kata, man qatala liyatakuna kalimatullahil ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadi kalimah Allah yang tertinggi. Jazakallah khair. Maka dialah di jalan Allah. Orang yang berperang kerana untuk jadi kalimah Allah tinggi. Macam tu bila awak belajar kerana untuk agama. Dengan untuk belajar untuk ada gula kacau dulu. Ni kesihatan ni tak ada gula. Baik. Tahu. Tak ada masalah. Okey. So masa dia kalau kita faham itu, memang dia tujuan dia belajar tu, dia tahulah, orang tak tahu. Orang tak tahu kita belajar kenapa. Yang tahu kita belajar adakah kerana kita contoh sayangkan agama atau tidak dan sebagainya. Yang tahu hanya Allah Ta'ala yang kita je. Berapa banyak orang yang belajar untuk dapat sijil dia. Dapat sijil, settle lah. Kan dah dapat sertifikat. Lepas tu, okey. Dia lepaslah tunggu kan. Dah dapat jawatan dan sebagainya, dia ambil lah. Itu lebih pada masalah dia belajar kerana mendapatkan sijil. Lepas tu ada perbezaan kalau orang tu pelajar tu miskin. Macam mana kata, ustaz kita nak bagi makan-makan budak-budak susah, anak yatim belajar. Dia bagi atas dasar dia miskin. Jangan bagi atas nama fisabilillah. Fisabilillah ni dia ada satu benda yang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Sebab dalam hadis Nabi tu kan, orang tu pergi berjuang, berjihad. Tapi ditanya Nabi, siapa fisabilillah? Nabi kata, barang siapa yang berjuang, berperang untuk menjadi kalimah Allah yang tertinggi, maka dia di jalan Allah Ta'ala. Yang perang kerana asabiah, kerana semangat, kerana perkauman, kerana sekian, bukan fisabilillah. Itu maksud dia. Memang rumitlah sikit. Kan kita dengar macam ni, macam, ni tak boleh minta ke? Saya kata, bolehlah minta. Tapi orang kata awak layak, ambil lah. Kalau tak layak, jangan ambil. Sebab tajuk asnaf untuk apa? Faham tak? Sebab kita dalam belajar agama ni, belajar ilmu agama ni, pasal untuk menjadikan agama Allah Ta'ala ni kekal, dan untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala daripada dirosakkan. Memang kita belajar tu, memang semangat kita tahu kenapa kita belajar. Berbeza dengan orang yang belajar kerana sijil. Dia dapat sijil, dia diam, lepak lah. Simpan gurung sijil tadi, lepas tu nanti dapat kerja, tayang sijil. Saya ingat dulu ada, ni minta maaf, cakap ni kan nanti orang marah, tapi lantaklah marah. Bismillah. Apa kan kita share. Saya ingat dulu Ustaz Harun Taib, rahimahullah, bekas ketua, dia ulama PAS punya ketua. Last dia penjawatan kan. Dia waktu datang Yaman dulu dia pernah sebut. Dia kata jangan jadikan sijil-sijil kamu sebagai mangkuk-mangkuk minta sedekah.
sijil yang ada tu bagi mangkuk minta sedekah untuk dapat jawatan. Sebab in the end, hujung nanti kau dapat jawatan agama, inilah perosak agama. Penunggang agama akan muncul, inilah dia. Yang akan kata, boleh ke? Ni ustaz saya nak buat ni haji ke? Okey, haji. Ada dalil. Faham tak? Dia akan sentiasa ada dalil dia. Kan kalau dia tak ada dalil kan, bos dia buang. Faham tak? Bos dia akan buang dia. Budak ni belum okey ni. Kan? Kita buat produk-produk ni nak jual ni, tak boleh pula. Dia kata haram lah pula. Ni tak boleh. Kita kena bagi, boleh juga. So, jadi kadang-kadang, ini yang kadang masalah dia. Awak je penasihat syar'i, awak membolehkan ke awak beritahu halal haram? Sedia dua tugas. A, menyatakan yang halal itu halal, haram itu haram. Sebagai penasihat syar'i. Atau B, awak carikan dalil untuk supaya benda nak jual tu boleh juga dijual. Walaupun dia tak boleh. Yang tahu mana satu siapa? Kita sendiri dengan Allah Ta'ala je. Mana orang lain tak tahu. Kita belajar kenapa dan sebagainya. Sebab tu sudut masalah fi sabilillah tu, sebab tu Ibn Hazm Az-Zahiri, dia ni menteri, anak menteri. Ni kami sering diceritakan kisah ni oleh syekh kami. Dia ni menteri, anak menteri. Dia bukan orang miskin. Kemudian ada seorang lagi yang belajar bersama dengan dia, orang miskin. So bila zakat nak diagihkan kepada para pelajar fi sabilillah, yang dapat dia. Orang kata pahal dah kaya, anak orang kaya dapat zakat pula. Kenapa? Kan dia kaya kan? Sebab dia kata apa? Sebab dia belajar betul kerana Allah Ta'ala, sebab dia dah bukan nak baiki ekonomi dia. Yang seorang lagi tu ada possibility belajar tadi kerana nak baiki ekonomi. Maka tak dapatlah pada yang seorang tu, dapat pada dia. Orang kata macam kroni lah. Ni kroni ni bagi kat anak-anak sendiri. Jawapannya tidak. Itu tajuk asal. Pasal tajuk dia, batasan dia adalah kalau anda kata memang anda belajar bukan kerana Allah Ta'ala, nak baiki sijil, nak baiki kehidupan, tak apa, it's okay for you untuk berniat macam tu. Tapi jangan ambil lah habuan fi sabilillah tadi. Jangan ambil zakat habuan itu sebab awak tak lillahi ta'ala pun. Faham tak? Ke tak faham? Jelas? Faham kan? Lebih macam muka macam mencuka tu kenapa? Senyumlah sikit. Saya rasa bersalah pula bercakap. Tapi realiti ni bila cakap macam ni, kawan-kawan saya pun kadang-kadang ada marah. Kawan-kawan saya belajar dengan saya sendiri pun akan dia marah bila saya cakap macam ni. Tak suka saya cakap macam ni. Tapi realiti dia tu kita pegang lah. Ini antara agama, bukan masalah kita nak redakan manusia. Tapi memang betul masalah memang cuba belajar tadi untuk kalau fi sabilillah tadi mesti kerana Allah Taala. Kalau belajar untuk bagi ekonomi bukan lillahi taala. Pasal dia jadi umum. Pasal bukan apa? Untuk ambil asnaf zakat fi sabilillah. Wa fi sabilillah tu nak ambil yang itu kena memang untuk ini demikian. Jika dia belajar untuk yang lain maka tak sah. Mana tukang bagi mungkin tak tahu. Orang yang bagi zakat nampak belajar agama bagi. Tapi masalahnya kita sendiri tahu tak kita belajar kenapa? Kita tahu. Dia terpulang pada kita lah. Kau nak buat juga, nak makan, makanlah. Kan seronok. Kadang ada separuh tu memang saja cari zakat. Dapat duit betul kena beli barang bukan. Kalau beli kitab tak apa juga kan. Tak beli benda-benda terbeli entah. Beli jam mahal lah, beli sekian lah, betul tayang. Tengok jam baru, beli. Macam mana dah? Beli kita akidah Masyarakat Salam. Jadi realiti dia macam tu. Macam kerajaan bagi kupon untuk buku kan. Macam tu lah. Tapi orang pakai pula benda lain jual kat orang. Dia ambil lain. Yang pentingnya realiti dia benda ni adalah semua orang sendiri tahu. Bukannya kita kena paksa orang untuk ikut. Tapi pada asasnya untuk jadi asnaf. Kalau dia miskin, dia makan ikut asnaf miskin. Atau fakir. Okeylah. Tapi kalau dia kata dia bukan asnaf itu, jangan ambil fisabilillah. Tu je cerita dia. Okay? InsyaAllah Ta'ala kan, maafkan dia, ampunkan dia. Afallahu amma salah, baru sedar kan. Tak apalah. Tapi kalau memang dia tahu dan dia buat, masalah. Dia actually tak. Ilmu tu kan dia belajar. Contoh macam kedoktoran. Contoh dia perempuan kan. Dia kata dalam Malaysia ni asyik semua jantan je pakai sakit puan. Nyampah tengok. Semua orang lelaki sibuk pasal perempuan. So dia nak atas nama fardu kifayah supaya wanita-wanita tadi dapat ada wanita option untuk jumpa dengan doktor wanita. Ni tak adalah macam kes dayus-dayus tu. Dayus lah sekian-sekian tu. Itu ngarut lah kan. Memang sakit. Takkan nak macam mana.
Kan yang kata tunggu sampai doktor perempuan kosong, mati dululah anak dalam perut tu. Ini ada masalah juga. Tapi realiti dia, maksudnya dia belajar engineering ke, electrical ke, apa saja. Tapi tujuan dia untuk agama Allah Ta'ala. Dan fisabilillah lah. Kita yang tahu. Awak belajar apa sahaja pun, mechanical ke sebagainya. Apa sumbangan awak untuk agama? Itu tajuk asal. Kenapa? Pasal memang menuntut ilmu. Dia kadang-kadang ada orang dia rasa macam, belajar je. Dia lupa sebenarnya masalah belajaran yang dia belajar tadi boleh membantu agama. Membantu masyarakat. Macam dia belajar engineering, electrical engineering contohnya kan. Dia tahu berkenaan masalah apa circuit ni. Dia tahu masalah apa nak bantu umat Islam supaya terjaga semua bekalan elektrik mereka tak terganggu. Contohnya ada seorang kan engineer tu. Bagi kita ke Malaysia tahun 90-an awal tu, ada pernah Malaysia 2 kali kot. Blackout, satu Malaysia. Siapa yang hidup lah, saya tak hidup lagi, senyum je. Siapa yang tak hidup lagi, saya sekolah. Saya ingat saya sekolah kat Perak. Satu Malaysia blackout kot. Blackout satu Malaysia. Tak apa benda dibuat lah. Satu Malaysia blackout. Apa sebab tak tahu. Tapi yang tukang buat solution tadi. Orang tersebut penting. Belajar bab makanan. Hasilkan makanan yang halal. So basically kalau anda kata dia sendiri tahu niat dia apa. Hatta belajar apa saja. Bukan belajar agama sahaja. Bahkan belajar pendidikan. Belajar ilmu jiwa ke psikologi ke. Yang penting bawa pada Islam. Apa yang anda boleh sumbang pada agama Allah Ta'ala. Itu tajuk asal. So bukan hanya belajar agama. Kalau belajar agama, fikir untuk dunia lagi teruk lah. Nabi sebutkan, dalam hadis yang sahih Nabi kata, man ta'allama ilman, baru belajar satu ilmu, la yuta'allamu, yang ilmu tak dipelajari, illa liwajhillah, kecuali kerana wajah Allah. Fa yata'allamuhu liyusubihi aradam min dunia. Lalu dia belajar ilmu tadi untuk dapat habuan di dunia. Lam yajid ra'ihatal jannah, takkan dapat bau syurga. Ini amaran besar pada orang yang belajar ilmu agama, niat dia ngarut masalah dari awal. Ataupun orang tu belajar man ta'allama ilman, bahasa belajar satu ilmu, liujari bihul ulama, supaya dapat berteman dengan para ulama. Dia belajar sebab supaya boleh duduk dengan ustaz-ustaz. Ustaz sembang pun dia faham. Ataupun walimar bi sifat, atau dia belajar ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Ni realiti yang sangat bahaya. Belajar ilmu ni memang dia benda antara perkara yang mengangkat kedudukan kita. Malaikat doakan kita. Tapi dalam masa sama bahaya dia pun besar kalau orang tu niat tak betul. Belajar-belajar kan, datang belajar. Kenapa? Nak bertekak kan. Asyik kalah debat je. Datang ustaz. Jual yang ustaz adli lah. Nanti boleh bertekak dengan orang. Allahuakbar. Tapi realiti faham So konsep dia kita faham. Mana ini masalah untuk asnaf fi sabilillah. Kita ada 8 asnaf. Salah satunya wafi sabilillah. Wafi sabilillah wa binis sabil. So awak duduk mana? Awak nak ambil ini ke? Awak duduk mana satu? Tengok keadaan. Macam orang itu berhutang sebagainya, kesempitan sampai tergadai rumah dan dia gharimin. Walaupun dia kaya tapi gharimin lah. Kan bencana berlaku pada dia dan bantuan kepada dia benda tak ada masalah. Lepas tu banyak orang tanya mungkin nak masalah baru di Turki dan sebagainya kan. Ya, memang boleh bagi zakat. Zakat boleh diagihkan ke situ. Sebab dia termasuk asnaf gharimin. Asnaf gharimin. Okay, baik. Wa amma in kana qadiran ala kasbi abidan tarakal amala litafarruqi lima, dia kata adapun dia kata wa amma in kana qadiran al kasbi, adapun jika sekiranya dia berupaya untuk apa, untuk mencari rezeki, abidan, namun dalam masa kadang-kadang dia beribadat, kuat ibadat, tarakal amala, dia tinggalkan amal, masuk gua ke, nak berzikir kan, ikut suluk kan. Ini kan cakap ni kau marah lagi kan, memang saja nak berkelana, bermusafir, tak bekerja kan, cari makan, kawan-kawan pun tanggung. Kadang ada kumpulan-kumpulan macam ni, dia nak kembangkan dia punya kumpulan, dia tanggung. Mana yang tak keluar, anda bayar. Apa tanggungan yang tak, anda bayar semua. So kawan ni tinggalkanlah kerja. Dia bayarlah. Yang berduit ni akan bayar. Dia buat sistem tanggung-menanggung. Dan kadang-kadang benda ni untuk menguatkan keyakinan orang terhadap kumpulan tersebut. Dia kata tengok, kita tawakal, yakin, tengok. Rezeki datang tanpa disangka-sangka, dia kata. Tapi realiti dia sebenarnya itu adalah style marketing. Marketing untuk kumpulan. Macam geng MLM lah, dia angkat seorang, letak sungguh-sungguh kawan ni, bagi orang ni naik depan mata orang ramai macam, kaya gila. Sebab apa? Sebab MLM diorang. Dan sekali, sebenarnya orang tu dibagi semua benda yang dibagi hanya untuk tujuan marketing. Semata-mata. Supaya yang kuli-kuli bawah ni, yang downline ni, bekerja mati-matian
untuk mengejar tahap yang kawan tu ada dalam gambar yang ditayang-tayangkan. Saya jumpa salah seorang, ada satu kumpulan. Tapi ya, takdir Allah Ta'ala dia mati. Budak ni, muda, 30-an, ditayangkan ada duit dalam bank dengan sekian-sekian banyak, kereta, Land Rover, bla bla bla. Jam-jam dia pakai 50,000 ke atas sebagainya. Lepas tu, bila ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati muda. Diorang, syarikat tu jangka. Dalam bank, diorang letakkan. Tunjuk akaun dalam bank. Ratus-ratus ribu ada duit. Tapi bila dia mati, syarikat tu ambil balik. Dia bagilah sikit kepada keluarga tu. Keluarga tu dah bagi. Pasal dia tahu, jadi keluarga tu pun tahulah sebenarnya yang selama ni anak dia tayang tu adalah untuk tarik orang ikut kumpulan tersebut. Itu je. Jadi kadang-kadang ada kes-kes macam ni berlaku dia kelirukan orang untuk supaya macam tu macam kes tadi anak tanggung entah hantar ikut anak keluar. Jadi kawan tu tinggalkan kerja. Jadi kata kat sini, jika orang tu berupaya untuk mencari rezeki tapi dalam keadaan beribadat, dia tinggalkan amal. Dia tinggalkan kerja, cari rezeki, litafarrughi, untuk mengosongkan waktu. Linawafilil ibadat, untuk perkara-perkara tambahan ibadat. Bukan fardu. Macam tadi menuntut ilmu untuk menjaga agama tu fardu. Mana kalau orang tu tak ada, maka orang tak faham agama, maka tajuk lain. Jadi kalau dia kata sekat keluar, contohnya untuk kononnya apa berdakwah, sedangkan dakwah tadi disampaikan tadi bukan sampai tahap yang betul. Sebab Nabi SAW contohnya berdakwah kepada non-Muslim. Dia sibuk dakwah kepada Muslim sahaja. Kenapa non-Muslim? Dia kata kalau Islam dah baik, nanti orang bukan Islam pun ikutlah. Tahu kan ini kumpulan mana? Dia orang punya idea macam tu. So benda ni tadi, kalau dia tak buat, dekat tempat lain pun orang yang buat. Jadi benda macam ni tambahan saja. Sedangkan kalau dia kata dia berdakwah kepada non-Muslim dan sebagainya kan, ini benda yang difardukan. Sebab Nabi hantar para sahabat ke kampung-kampung orang bukan Islam. Bukan kampung orang Islam, kampung orang bukan Islam, untuk ajarkan Islam. Tapi diorang takut konflik dengan kerajaan-kerajaan yang tidak Islam ni. Diorang tak nak buat lah. Lepas tu kalau pergi mana-mana pun dapat pasport negeri mana, negeri Amerika Syarikat pun dia boleh masuk. Pergi Jerman ke pergi mana, pergilah, tak ada siapa akan halang. Sebab pasport dia, bila dia kata dia pergi dengan nama kumpulan yang dia ikut tadi, semua negara akan lepaskan. Pergilah mana pun. Diorang pula sangka, tengok, inilah kebenaran kita. Pergi mana pun tak nak buka jalan. Padahal benda tadi daripada sudut asal, negara-negara macam Amerika Syarikat ke Britain dan sebagainya, nampak kumpulan ni bukan threat kepada mereka. Dia anggap ini Islam macam ni, bagus. Islam, kau gelak. Islam style macam ni, kita suka, happy. Dia tak buat kerja untuk Islam. Dia tak threat kepada agama, bukan Islam. So, okey lah. Bagi. Lepaskan jalan ke mana-mana. So, macam tu, dia kata, fala yu'ta, maka orang macam ni, untuk beribadat, untuk masuk gua lah, tanam di dalam tanah ke kan, sementara dia seminggu tanam di dalam tanah, so keluarga dia tak siapa nak tanggung. Dia minta zakat, tak boleh. Dia minta lepak Gunung Jerai, bersuluk 3 bulan, 4 bulan kan. Atau pergi contohnya macam apa, pergi Hadramaut untuk dapatkan jadi wali, tak ada. Benda macam ni tak dapat, tak boleh diberikan sebarang zakat kepada mereka. Tajuk asal dia adalah apa awak belajar, apa benda awak nak sampaikan balik, apa benda kepentingan ilmu yang awak belajar untuk agama Islam. Kalau anda kata fisabilillah, dan kena tahulah. Ini kena pergi-pergi tu, kenapa nak pergi sana? Nak jadi wali. Jadi wali duduk rumah, jaga mak jadi wali. Pernah jumpa seorang budak kan. Dia kata, dia sekarang ni dia kata wali. Saya cerita dengan dia kisah-kisah wali-wali Allah yang bukan daripada orang tarikat. Saya kata tak ikut tarikat pun jadi wali Allah. Waisal Qarani, dia jadi wali Allah sebab apa? Dia tak faham. Sebab dia jaga mak dia. Saya kata dengan budak tu, awak ada mak lagi, bapak lagi? Dia kata ada, balik. Saya kata, pergi. Jaga mak dengan abah, kau nak jadi wali sangat. Tu dia kata, tapi Syekh, sijil penting juga. Sijil penting juga Syekh. Pandang muka dia, tak apalah. Benda tu atas diri masing-masing. Tajuk asal dia kalau orang tu buat ibadat macam tu, kan benda-benda sunat, kosongkan waktu, tak nak beribadat, tak nak kerja untuk ibadat. Tak mulia pun dekat situ. Sebab para sahabat Nabi SAW semua bekerja. Abu Bakar berniaga. Dia adalah pembantu Rasulullah yang kuat, tapi dia berniaga. Umar ada ladang. Dengan jiran dia gili-gili. Dia jaga satu waktu, jiran dia datang pergi dengan Rasulullah SAW, lepas tu kemudian jiran dia balik, jaga, dia pula ganti. Orang bukannya tak bekerja. Unless macam orang-orang yang tak dapat nak bekerja,
tak ada tanah untuk diusahakan, tak ada binatang untuk diternak, tak ada tempat untuk menjaga sebagainya. Macam orang ahli sufah yang datang dari luar miskin, tunggulah sampai ada peluang untuk bekerja, baru dia bekerja. Tapi banyak orang sekarang macam tu, dia ingatkan Islam ni jenis apa, duk lepak dalam masjid. Para sahabat Nabi SAW tak macam tu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah, mula-mula terus bagi dia setengah ekor kambing untuk makanan keluarga dia sehari. Setengah ekor kambing sehari. Keluarga dia besar. Kita macam ni, keluarga kita kecil je, 4 orang, 5 orang makan satu pot cukup. Kan? 2 pot dah kenyang dah. Kan? Kembung. Dia punya keluarga makan setengah ekor kambing sehari. Dengan isteri yang dia ada, anak dia ke cucu ke sekali kan, makan. Sekali bila jadi khalifah, diorang cari hari pertama tu dia hilang. Sebab apa? Masuk pasar. Sebab dia dapat setengah ekor kambing. Dia kata tak cukup, dia kata. Diorang kata, kau lepak dalam pasar mana boleh? Keluar. Kan? Mana boleh masuk, dia khalifah, dia menjaga. Ni pemimpin nak menjaga, ni tak boleh, tahu tak? Siapa pemimpin, jadi masuk menjaga. Masuk bursa saham ke, terlibat dengan penjagaan peribadi ke, tak dibenarkan. Para sahabat suruh dia keluar. Dia kata, korang anaknya aku, korang bagi aku setengah ekor kambing, tak cukup. Keluarga aku makan 1 ekor kambing sehari. So dia kata, okey, kami bagi 1 ekor ni, kau jangan masuk dalam pasar dah. Jangan masuk pasar dah. Ya. Awak tak macam tu keadaan dia punya. Maksudnya dia ada penjagaan, ada cara cari makan sendiri. Tak ada sibuk duduk kata macam, tanggunglah aku. Tak. Diorang terpaksa kosongkan dia untuk waktu dia untuk duduk mendengar permasalahan umat. Untuk itulah dia ditanggung hidup. Kalau untuk setakat lepak-lepak berzikir kan, alhamdulillah kita dah selawat 1 juta kali. Apa faedah awak punya amalan untuk masyarakat? Lepas contoh macam dulu kan, Mahmud Al-Majzub. Lepas dia kata buat program tadi, Perdana Menteri datang, Ketua Pembangkang datang, sekarang jadi Perdana Menteri. Okey, datang dekat program dia. Soalan, apa kebaikan yang dia buat tadi? Itu peribadi dia, bukan untuk masyarakat. Apa benda yang dia buat untuk peribadi tadi tak perlukan kepada masalah tanggungan dan sebagainya. Pengikut dia datang. Tengok, Tok Guru kita 1 juta kali selawat. Apa masalah dia? Tak ada faedah untuk Islam pun. Peliknya banyak orang dia sangka macam tu. Ini masalah sebenarnya. Sebab tu macam kes tadi kan, macam sekolah-sekolah agama dan sebagainya, pun tajuk itu je kena tanya. Fisabilillah ke? Tidak. Kalau dia kata cikgu tadi, dia buat bangunan untuk supaya dia kutip derma orang. Ya tak boleh lah. Supaya dia dapat pakai kereta lagi mahal ke, supaya dapat tambah bini ke. Ni kita cakap-cakap pasal orang mengadu kat saya. Bukan saya cakap saya sengaja. Tambah bini. Kan? Lepas sekian dia kutip derma tambah bini. Macam mana? Yep. Macam mana? Abu Hurairah? In the end dia kerja. In the end dia bekerja. Ada rumah, kahwin dan sebagainya. Permulaan tu ialah ketika memula tu memang dapat makan sedekah je diorang ni. Ahli sufah macam tu. Tapi lepas peringkat, bahkan ahli sufah kalau ikut Qurra yang mati 70 orang di Bi'r Ma'unah. Malam diorang baca Quran, siang cari kayu api. Kerja. Tak ada lepak golek-golek kan, tunggu ada makanan ke? Tak ada. Ingat apa style buaya dan apa? Sang kancil dan buaya. Apa? Ada kenduri, ada makan kan? Tak ada. Ini pantang kata ada makannya je sengih gitu ha. So, reality Abu Hurairah pernah ada masa dia macam tu, kemudian dia upgrade hidup dia lepas tu. Faham tak? So dia menjadi seorang yang berharta lepas tu. Selepas daripada keadaan tadi, bahkan dia hidup biasalah. Tapi permulaan hidup betul kita tak nafikan. Memang asal sufah tu dapatlah bantuan-bantuan tadi. Tapi lepas tu diorang keluar daripada kepompong tersebut selalu kerja. Hatta Qurra 70 orang yang mati dibunuh, yang Nabi sangat marah sebab dibunuh golongan berkenaan. Nabi siap doa 5 waktu. 5 waktu untuk sebulan. Doa kunut nazilah, kunut minta supaya Allah turunkan bala kepada orang yang bunuh mereka selama sebulan. Sampai Allah kata stop, Nabi stop. Jadi kumpulan tersebut, kalau kita baca Qurra tadi, malam baca Quran, siang cari kayu api. Hidup mereka macam tu. Sementara tak ada ekonomi yang tetap kan. Diorang cari kayu api sebagainya. So reality dia macam tu lah. Yang kita sekarang tak ada kan. Macam apa, siang, malam baca Quran, siang kutip derma. Yang ni lah, yang macam tu macam dekat ni lah, apa. Yang budak-budak sekolah tahfiz tadi. Tak tahu malam baca Quran ke tidak. Itu tak apa lagi. Kalau siang kutip derma, malam qasidah. Lagi teruk. Kenapa ni? Ini maulid. Apa gendang-gendang. Gendang-gendang apa pada malam hari. Siang kutip derma. Tang mana belajarnya?
Bila mana budak takkan belajar? Ni realiti banyak kita tengok kesian sebab bila mana budak-budak yang tadi yang sepatut menghabiskan masa dengan ilmu, dia habiskan masa untuk sibuk kutip dulu untuk madrasah dia. Last sekali menjadi sebab kepada dia tak belajar pun. So saya kata yang tu bagus lagi kalau dia kata kena yang kumpulan ada daripada Negeri Sembilan tu sampai kumpulan yang menganjurkan sekolah tadi siap lari keluar kumpulan sebab dia kata budak-budak ni siang hari kan letih penat kan tak larat nak hafal Quran, malam kena pergi program tok guru orang dekat Ampang gang maulid, lewat dah pukul 11, tang mana nak ngulang Qurannya, balik-balik dah lewat, besok pagi letih, lepas solat subuh tidur balik, so tang mana hafal Qurannya. So banyak orang kadang benda macam ni tak perhatikan balik. Dia tajuk asal belajar tadi, ada bangunan ke tak ada bangunan kau boleh belajar. Yang kita tak ada ni kan tepi jalan kita lepak belajar, siapa kata tak boleh? Faham tak? Tapi realiti dia macam kadang tambahan dia lebih kepada sudut untuk memasyhurkan orang-orang tertentu atau kumpulan tertentu dengan gaya tadi. Orang kata hebat ekonomi dia. Itu realiti yang banyak orang saya nampak ni sikit lah. Kalau dia terlibat penyagaan, silakanlah. Macam dia kata Muhammadiyah kan, Indonesia. Dipuji sebab mereka tak bergantung sangat derma. Banyak mereka gunakan usaha, buat perusahaan, berternak, berladang sebagainya. Jadi benda tu yang di-recycle balik untuk jadikan sebagai sebagai sumber bagi dakwah tu diteruskan. So realiti macam tu lah. Balik pada asal, kita ulang balik, ini tajuk dia, orang tersebut bukan habiskan masa tinggalkan kerja untuk kerana konon ibadat yang pribadi dia. Ibadat tambahan. Kerana kata dia berjihad fisabilillah, ya. Dia kosongkan waktu untuk berperang. Ya, kita tanggunglah hidup dia. Keluarga dia ambil. Walaupun dia kaya, tapi dia kena kosongkan waktu. Maka kita bayar dia. So, sudut yang orang kaya tadi, yang boleh dapat tadi, pada sudut asal tadi, dekat situ. Baik. Kenapa? Li'annal ibadata nafsuha qasirun al-abidi. Bikhilafil ilmi, kerana ibadat, manfaatnya terhad kepada orang yang ibadat itu sendiri sahaja. Ini bercanggahan berlawanan dengan ilmu. Ilmu manfaat dia kepada orang ramai. Itu kadang ada orang banyak sibuk kan, minta zakat-zakat untuk konon fisabilillah. Tapi lepas balik belajar, dia lepak tidur kat rumah. Dia tak sampaikan balik ilmu tadi. Macam mana? So selama ni awak makan duit tadi, konon untuk sampai ke ilmu balik, awak buat apa? Faham? Ni kan memang habislah. Marah orang kata macam ni. Tapi realiti dia ini, realiti yang orang tak nak tengok. Ambil duit zakat, lepas tu lepak. Macam kadang ada kawan-kawan kita sebut lah, yang kita kata universiti wakaf. Di dunia ni banyak universiti wakaf. Macam universiti yang saya belajar di Yaman dulu. Di universiti wakaf. Maksud dia, para pelajar ni, kitab, makan, tempat tinggal, pengajian, semua percuma. Tak payah bayar apa-apa. Tapi kosongkan waktu untuk belajar je. Sebenarnya dia cari orang untuk tanggung budak-budak ni. Kami dulu belajar, ditanggung. So bila kami dapat ilmu sebagainya, tanggungjawab kami dengan ilmu tadi adalah untuk apa? Sampaikan balik lah. Yang lepak-lepak golek-golek kan, buat pokok macam merenung masa depan. Tak boleh lah. Realiti dia tak boleh tu. So sebab tu faham balik tajuk fisabilillah tu apa, betul-betul baru kita faham. Baru kita tahu kenapa yang para ulama kata tentang masalah fisabilillah tadi pada mereka yang belajar kerana Allah Ta'ala saja. Yang kerja untuk menyampaikan, kerja untuk sibuk mengamalkan ilmu yang dia belajar tadi untuk manfaat Islam, untuk manfaat umat, bukan untuk diri sendiri. Lepak-lepak dapat 18A, 25A, kemudian lepak-lepak untuk diri sendiri, tak pakai. Itu bukan. Mana beasiswa dia makan, dia pakai tadi kan, memang kita kata hampir je. Tak payah dia kata macam saya pandai sekali, tak payah, tak guna. Sebab awak tak menerima manfaat kepada orang yang tempat mana awak ditanggung untuk menyampaikan. Itu realiti yang banyak orang tak faham bab ni. Baik. Kedua, orang yang tak boleh terima zakat, tak diagih pada mereka zakat adalah al-usul al-furu' wa zaujah. Usul itu ibu bapa, atuk nenek kita, siapa yang atas kita lah. Okay. Furu' cabang. Ini anak kita, cucu kita, cicit kita. Wa zaujah dan isteri. Alladzina tajibu nafaqatuhum alaihi, yang wajib nafkah mereka ke atas orang berkenaan. Pasal nafkah mereka wajib ke atas saya. Mak bapak saya kalau miskin, nafkah mereka ke atas saya adalah wajib. Anak-anak saya, kan, kalau anda kata nafkah dia adalah wajib ke atas saya, bukannya sunat, wajib. Isteri saya, nafkah dia adalah wajib ke atas saya. Okay? Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu alaihi muslim man tajibu alal muslimi nafaqatuhum. Maka tak harus, tak boleh
dibayar zakat kepada sesiapa yang wajib kata seorang Muslim itu perbelanjaan mereka. Kal aba'i wal ummahat, seperti bapak-bapak dan mak-mak. Bapak punya bapak, bapak punya bapak, punya bapak sampai atas. Bapak punya bapak, punya bapak, punya bapak sampai atas. Okey. Wa ummahat, mak punya mak, punya mak, punya mak sampai atas. Orang-orang ni adalah wajib kita tanggung. Wal ajdadi wal jaddad, datuk-datuk dan nenek-nenek. Gitu yang kalau usul. Kalau furuk pula wal aulad, wa auladil aulad. Anak-anak serta anak-anak punya anak-anak. Cuculah. Anak-anak punya anak-anak, cicit lah. Okey. Lianna daf'az zakati ila haula'i yughnihim 'anil nafaqatil wajibati 'alaihi. Kerana membayar zakat kepada golongan berkenaan mencukupkan mereka daripada perbelanjaan yang wajib ke atasnya. Mana dia patut tanggung orang tu. Tapi dia bayar zakat, jadi orang tu tak payah ambil duit kat dia lain. So, wa yusqituha anhu, dan menggugurkan nafkah wajib tadi ke atas diri dia. Wa min thamma, dan daripada itu ya'udafu zakati ilaihi, akan kembali manfaat zakat kepada dirinya sendiri. Macam bagi kat diri sendiri lah pula. Awak bagi dekat anak awak bagi kat isteri awak, macam awak bagi dekat diri awak sendiri. Tu cerita dia. Faka'annahu dafa'aha ila nafsi, maka seolah dia membayar zakat tadi kepada diri sendiri. So tak boleh. Okey, bila balik pada sini, ini tajuk masalah orang perempuan. Bila seorang wanita, dia siapa dia wajib tanggung? Tak ada. Seorang perempuan tak wajib tanggung sesiapa. Ini bukan nak sokong perempuan, tapi nak bagi tahu berkenaan kenapa perempuan, kadang-kadang bila bincang tajuk ni, kenapa perempuan tidak dapat warisan harta banyak. Kalau anda kata dalam warisan harta, kalau adik-beradik, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau bapak dengan mak, bapak dapat banyak, mak dapat sikit. Mesti macam tu. Sebab tajuk asal dia adalah kerana wanita tidak wajib tanggung sesiapa. Dan daripada itu dia boleh bagi sesiapa sahaja. Hatta kalau yang miskin tu bapak dia, mak dia, dia bagi, tak ada hal. Yang dia bagi tu anak dia pun tak ada hal. Sebab dia tak wajib tanggung sesiapa. Seorang perempuan tak wajib tanggung sesiapa. So kalau anak dia ada anak kata suami dia mati, dia ada anak daripada suami tersebut. Anak tu punya belanjaan akan kena kepada keluarga suami tersebut. Suami tu punya keluarga. Bapak dia, adik-beradik dia kena tanggung. Itulah sebab pasal diorang pula, kalau budak ni mati, diorang pula warisi harta dia. Faham tak? Mak dia dapat 1/6 je. Tapi, atuk dia sekian akan makan banyak kat situ. Tapi kadang orang tak faham bab ni. Pasal dalam Islam, tajuk siapa tanggung siapa ni sangat penting. Pandang sekeliling anda. Siapakah orang wajib anda tanggung? Tengok balik betul-betul. So, balik pada asal, kalau ikutkan pada seorang lelaki ni, tanggungan tu berjalan sampai bila-bila. Sentiasa duit dia tu bersedia untuk kena keluar. Untuk anak dia, isteri dia, mak bapak dia. Itu paling simple, paling dekat. Bahkan kadang dia kata di appoint oleh mahkamah. Contoh macam kes pembunuhan dan sebagainya. Kalau ada pembunuhan kan, ni kalau kita kata dalam kes ni, memang tajuk pembunuhan ni, nak bayar 100 ekor unta. Kalau orang tu sendiri mana duit? So dapat mana? Keluarga dia lelaki tadi lah. Atuk-atuk dia, bapak saudara dia yang lelaki kan, bapak-bapaknya adik-beradik, sepupu-sepupu dia daripada anak saudara bapak-bapak dia, adik-beradik bapak dia, kemudian adik-beradik lelaki dia, anak-anak saudara dia, orang-orang tu yang akan dituntut untuk membayar. Itu panggil asabah. Seorang yang membalut atau menyokong dia ketika dia susah. So basically benda macam ni kalau kita faham, kita tahu kenapa Islam bagi sikit untuk perempuan. So perempuan bila kita baca balik, dia tidak ditanggungkan untuk tanggung siapa. Hatta anak dia yang disusukan tadi, kalau suami itu tadi dia tak nak nyusukan, suami itu kena cari ibu susu lain. Cuma hari itu ada perbincangan tentang tajuk hadis. Yang ada wanita yang dipatuk ular kerana tak menyusukan anak dan sebagainya kan. Cuma saya kata benda tu ada masalah sikit. So daripada segi asal, daripada sudut majoriti para ulama bila bincang tajuk masalah nafkah, bahkan Quran sebut kan tentang ayat ni, dan ayat 230 kot 230 wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jap. Tu 230. 233. Kedai ayat berkenaan, dan ibu-ibu yang menyusukan anak kan, yurdi'na auladahunna haulaini kamil, mereka akan menyusukan anak mereka 2 tahun sempurna. Liman arada yang yutimma radha, bagi siapa yang ingin sempurnakan penyusuan. Kemudian
wa 'alal mauludi lahu, dan ke atas orang yang dilahirkan untuknya anak tersebut. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rezeki ibu-ibu yang menyusukan anak tadi dan pakaian mereka dengan baik. Ni hak yang kena tunaikan. So suami tu kena jagalah ibu tadi. Kalau bercerai sekalipun, ibu tu masih menyusukan anak tadi, dan dia kena tanggung. Tempat tinggal, makan, pakai. Nak tak nak dia kena bayar. Kalau dalam perkahwinan biasa, dia tak ada timur bayaran sebab dia berkongsi apa yang suami tu ada, semua jadi milik dia juga. Tapi kalau dia kata dah bercerai, itu tajuk tu timbul. Tajuk ayat 233 tu, sebab kalau dia kata pasal tajuk ayat sebelum tu dan atas lagi dari situ, bincang tajuk perceraian. So, bila kalau dah katakan orang tu diceraikan, isteri dia mengandung, lepas tu kemudian isteri tu susukan anak tu, tempoh penyusuan tadi, segala belanja hidup isteri, bekas isteri tadi, dia kena tanggung. Kalau dia kata tak bercerai, memang kita tanggung lah, memang wajib tanggung pun. Tapi kalau dia bercerai macam mana? Selagi ibu tu menyusukan anak tu, selagi tu dia kena bayar. Kena bayar segala tempat tinggal kena sediakan, makan pakai dia, semua sekali kena siapkan. Sebab ibu tadi menjaga anak dia. Sebab ibu tadi tak wajib jaga anak tersebut. Dia boleh serahkan, dia belah. Dia ada hak untuk kahwin lain. Kan dia kata perempuan tu, awak tak boleh kahwin lain, jaga anak ni. Tang mana wajibnya? Suami tu boleh kahwin lain. Suami tu boleh, lepas bercerai, suami tu boleh kahwin lain tak? Boleh. Boleh kan? Ke tak boleh? Selagi anak tak besar. Boleh. Lepas tu ibu tu pula tak boleh kahwin lain selagi anak tak besar. Boleh lah. Saya kita nak paksa dia. Tapi saya kahwin baru suami saya orang Perancis. Saya dah ikut Perancis. Awak tak boleh bergerak. Awak kena tinggal kat sini, jaga anak saya. Mana ada kewajipan macam tu pula? Ya, saya. Tapi kat situ konflik. Sebab tu kenapa kalau isteri kahwin lain, dalam mahkamah pun, dalam mahkamah sivil yang bukan Islam pun, anak tu akan dipulang balik pada suami. Sebab akan konflik. Konflik masalah suami baru tadi. Hak penjagaan sebagainya, dia wajib tanggung bini tu, wajib tanggung anak tu pula. Akan ada konflik kat situ. Jadi kebiasaannya dipulangkan balik. Kebiasaannya dipulang pada suami berkenaan. Dan isteri pula tak ada anak, dia buat anak baru. Dia realiti masalah dia. Kena pening kepala, kena bincang tajuk tu lah, ini anak saya. Tapi masalahnya, dia akan timbul konflik. Sebab sekarang ni awak ada suami baru, obligation awak dengan suami baru awak, bukan dengan suami lama. Faham tak? So kadang realiti ni yang kita lihat masyarakat Islam kita ni, tahu dengan tajuk tadi, bila ibu tak jaga anak, ibu apa entah. Padahal perempuan tu ada hak untuk kahwin lain. Lepas edah dah habis, dia dah beranak, siapa kata dia wajib jaga anak tu? Seolah-olah macam tadi lah, dia bercerai, suami ni berhak kahwin lain, lepas perceraian tadi. Isteri tu tak berhak kahwin, tunggu anak besar baru kahwin. Awak rasa tak jadi pelik? Hak tadi dah hilang. Sebab dia kena jaga anak dia. Tapi Alhamdulillah tak nak jadikan apa. Naturally seorang perempuan dia ada sifat keibuan, dia nak jaga anak tersebut. Dia tak ada macam tutup mata jalan. Campak anak tu dekat rumah bapak mertua, belah. Kalau dia serah macam tu tak ada masalah. Sebenarnya. Tidak ada timbul. Sebab tu Nabi SAW sendiri, lepas daripada kematian suami, kematian bapak dia, kan mak dia duduk dekat keluarga bapak dia. Itu dekat Mekah. Kan? Dekat Mekah kan? Walaupun mak dia bukan asal Mekah. So jadi dia duduk situ. Kemudian segala expenses hidup Nabi ditanggung oleh Abdul Muttalib. Itu datuk Nabi SAW. Dan sistem tu berjalan sampai lepas Islam datang pun masih diamalkan kaedah tersebut. Mana atuk ni akan jaga cucu dia. Expenses cucu dia. Anak lelaki dia punya anak, semua tanggungan dia. Kalau perempuan dia punya anak, pergilah dekat besan dia. Anak perempuan dia punya anak, tanggungan pergi dekat ikut sebelah suami. Bapak budak tu pergilah kepada mertua anak perempuan kita, bukan pada kita. Ini realiti yang banyak orang tak faham. Ini sebab tajuk asal masalah tanggung-menanggung ni kena jaga-jaga. Sebab kadang orang tak persoalkan. So orang perempuan pasal tak wajib tanggung siapa, dia boleh bagi zakat pada siapa sahaja. Hatta suami dia pun dia boleh bagi. Kalau suami dia miskin, kerja diri apa? Mak dia meninggal, bapak tiri tak ada kaitan. Bapak tiri tak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan apa-apa bapak tiri.
Yang kita kata macam mak tiri ke tak ada. Yang pentingnya masalah asas pertama adalah itu. Cuma kalau kita sayang bapak kita, sayang mak kita, siapa jadi suami mak kita, kita sayang jugalah walaupun dia tak ada, dia tak ada. Okey, ataupun yang jadi isteri bapak kita. Mak kita, mak tiri kita. Lepas bapak kita meninggal, pasal bapak kita sayang, kita sayang jugalah. Jagalah dia. Itu contoh masalah adab kita mengingati orang mati tadi. Bukan dengan buat majlis, kenduri. Kalau awak ingat orang yang mati, dia tengok siapa yang dia buat hubungan kat dunia, awak hubungkan. Itu cara dia. So konsep ni kena faham. Sebab tu orang perempuan boleh bagi zakat pada suami sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari datang kisah ni tentang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Isteri dia disuruh bayar zakat dan keluarkan zakat. Tiba-tiba Ibn Mas'ud kata, aku layak dapat. Isteri kata, aku tak bagi. Sampai aku tanya Rasulullah. Jumpa Rasulullah, saya katakan kau bagi suami kau dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala hubungan. So dia Nabi kata ya. Memang Ibn Mas'ud layak. Dia isteri kaya, suami miskin zaman tu biasa. Macam Nabi sendiri SAW, kan isteri dia yang kaya. Baginda tak kaya. Cuma lepas tu orang bagi hadiah sebagainya, tapi Nabi tak simpan pun bagi semua kat orang. Tapi para sahabat macam tu juga. Ibn Mas'ud contohnya kan, isteri dia kaya, dia tak kaya. So jadi isteri tadi boleh bagi zakat pada dia. Sebab kes tak ada, wajib tanggung. Adapun seorang lelaki, siapa dia wajib tanggung, tak boleh dia bagi zakat. Siapa dia wajib tanggung, tak boleh bagi zakat. Dia mesti bagi nafkah, perbelanjaan hidup. Bukannya zakat. Okay? Baik. Ketiga, yang tak boleh dapat zakat adalah al-kuffaru ghairul mu'allafin. Orang-orang kafir yang bukan mu'allaf. Okay. Fala yajuzu daf'u zakati ila al-kuffar, maka tak boleh bayar zakat kepada orang kafir. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam baginda sallallahu dalam hadis yang Nabi hantar Mu'adz bin Jabal kan ke Yaman, kan antara pesanan Nabi kepada dia tentang tajuk ambil zakat. Kan zakat tadi disebut tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya mereka, itu orang Islam, dan dipulangkan kepada orang miskin mereka, itu orang Islam. Ai aghniya muslimin wa fuqaraihim. Itu orang-orang kaya orang Islam bayar balik kepada orang miskin, orang-orang Islam. Duna ghairihim, bukan selain mereka. Ini masalah jugalah, kadang-kadang bila pelik. Bila benda ni timbul, ada orang kata bagi je lah, dia kan rakyat Malaysia juga. Masalahnya kutipan ni ambil dari Muslim. Kita ambil duit daripada mereka. Sebab tu tak boleh bagi kat orang. Kerana kata diorang bayar zakat juga, ada yang tajuk lain lah. Ini tajuk pasal diorang punya ada sistem yang lain. Bahkan kalau zaman Umar macam duit cukai tanah, kharaj, ataupun jizyah. Dia mungkin boleh patah balik. Zaman Umar pernah suruh bagi balik, tanggung balik seorang tua di kalangan orang kafir ni, yang tua yang tak larat dah, ditanggung daripada duit tersebut. Duit yang kumpul untuk mereka. Adapun duit yang kumpul untuk zakat orang Islam punyalah. Dia bukan masalah selfishness. Kalau dia tak ada orang Islam langsung nak pakai, baru timbul tajuk kita boleh fikirkan. Ini awal-awal lagi kau nak buat baik. Tapi lupa sebenarnya yang mu'allaf saja. Kalau kita memang nak jinakkan hati dia untuk Islam, ya, gunakan. Bantu dia untuk tarik dia kepada Islam. Ada possibility dia untuk masuk Islam, dan guna duit tadi. Dia kan kata tak ada possibility dan sebagainya, dia tiap hari menyampah, tak suka Muhammad, nak bagi macam mana? Tak boleh bagilah. Dia balik pada asal, itu sudut yang kena penting, kena jaga-jaga sikit. Li'anna min maqasid zakati ighna'u fuqara' muslimin, kerana di antara tujuan zakat adalah mengkayakan orang-orang fakir umat Islam. Wa tawtidi da'aimil mahabbati, serta mengukuhkan tiang-tiang kasih sayang. Wal ikha' dan persaudaraan baina afradil mujtama'il muslimi, di antara individu masyarakat Islam. Mana kita nak kuatkan hubungan. Maksudnya orang miskin tadi dapat zakat, tengok orang kaya, dia syukur. Dia minta orang kaya tadi dapat lagi harta. Minta supaya orang kaya tu makin kaya, supaya boleh tolong diorang lagi. Yalah, itu realiti dia. Sebab tu masalah zakat ni bila kita kata dikeluarkan, antara sebab dia adalah untuk supaya menghilangkan dalam jiwa orang miskin tadi kedengkian atau kebencian pada orang yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan. Itu natural. Akan timbul. Kecemburuan tu akan ada. Tapi dalam masa sama, bila zakat tu diagihkan sampai pada mereka, mereka mendoakan orang yang beri mereka zakat, kan, sampai pada mereka dengan apa? Keberkatan harta. Itu tajuk asal. Untuk hilangkan kebencian, bahkan saling sayang menyayangi. Wa dzalika la yajuz ma'al kuffar, dan itu tidak harus bersama orang-orang kafir. Layan mereka cara baik sebagainya, tak ada masalah. Kalau kita nak bagi sumbangan lain bukan zakat, silakan. Sumbangan lain bukan zakat, maka silakan. Tapi untuk duit zakat tak boleh. Duit zakat tidak boleh.
Apa timbul tajuk lah, orang kata macam nak buat kan. Okey, baik. Keempat, alun Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. La tahilu zakatu li alin Nabi SAW. Tidak halal zakat untuk keluarga Nabi SAW. Ikraman lahum li syarafihim. Sebagai pemuliaan untuk mereka kerana kemuliaan yang mereka ada. Penghormatan untuk mereka kerana kemuliaan mereka ada. So, mereka ni adalah keturunan Nabi SAW. Dan Nabi tak dibenarkan zakat. Tak makan sedekah. Liqaulihi SAW, kan sabda baginda SAW, innaha la tahilu li ali Muhammadin. So, ia tidak halal untuk keluarga Muhammad. Innama ya'usahun nas. Ia adalah kotoran manusia. Nabi pernah korek mulut Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kerana dia makan. Tamah sedekah. Nabi korek. Dia budak. Nabi suruh dia keluarkan balik. Nak ceritakan macam tu sekali. Tu kadang ada orang bab didikan anak kan. Kadang orang kata macam, biarlah budak tu nanti dia akan apa, kita sekat nanti dia terbantut dia punya pebegat dalam otak. Sebenarnya tak ada. Sebab Nabi SAW benda yang bahaya, yang apa, yang kritikal, dia sekat. Walaupun benda tu nampak macam, lah apa salah budak tu makan, bukan dia tahu pun. Kan kepunan lah budak tu. Nabi korek suruh keluarkan. Nak tunjukkan berkenaan dengan macam tu kita faham didikan. Mana tu stop budak tadi dan fahamkan dia salah tu salah, betul-betul tidak menjadi masalah. Tak ada dikira sebagai menyekat perkembangan otak. Kalau dikata di Amerika Syarikat, cari didikan mereka macam tu. Jangan sekat, biarkan budak tu explore. Lepas tu dah jahanam anak tu, okeylah. Biar dia belajar daripada kejahanaman dia. Dia ada ayat tu. Dia suruh budak tu buat semua, biarkan buat. Jangan halang. Jangan sekat. Nanti otak dia tak berkembang. Lepas tu bila budak tu dah rosak, tak apa, dia belajar dari kesalahan dia. Astaghfirullahalazim. Ini kegagalan masyarakat barat. Kan? Dan kita kegagalan tu boleh lihat tang mana, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan sekarang ni, anda dengar kes tembakan di Amerika Syarikat. Tembak di sekolah. Budak-budak sekolah, ambil senapang, tembak kawan-kawan dekat sekolah. Itulah kita kata Allah Ta'ala balas manusia dengan benda sama yang dia buat. Al-jazab menyesil amal. Ketika diorang takutkan umat Islam di negara-negara Islam, di Afghanistan, di Syria ke, di Yaman ke, di mana diorang buat nak campak bom, letupkan. Jadi orang ketakutan, keluar rumah ketakutan, serangan bom dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bagi sekali ketakutan dalam negara sendiri. Bukan orang Islam buat. Anak-anak diorang sendiri yang diorang kata berkembang minda tadi, ambil pistol, senapang, tembak kawan-kawan kat sekolah. Tiap-tiap hari ada benda kes ni jadi. Diorang tak tahu nak buat apa. Nak kuasakan undang-undang senjata, tarik senjata tak boleh pasal bertentangan dengan perlembagaan. Pasal perlembagaan benarkan mereka memiliki senjata sebab terbenarnya Amerika Syarikat ni atas peperangan. Sebab diorang lepaskan diri daripada jajahan British. Diorang memang orang-orang daripada Eropah. Dulu British menguasai. So jadi lepas tu diorang bebaskan diri daripada British punya kecengkaman. So diorang anggap senjata di tangan mereka tu penting. Dengan senjata tadilah diorang binasakan orang Indian daripada asal tuan tanah. Jangan sekali tak tahu wujud ke tidak. Tanah-tanah diambil, dirampas sebagainya. Kan, disekat kelahiran. Kalau orang kata benda yang diorang kata cerita berlaku dekat Xinjiang, China tu, Amerika buat dah. Amerika dah buat lama dah. Pakar. Kalau nak tahu kepakaran, Amerika buat dulu. Tengok orang Indian. Tang mana sekarang ada? Mana diorang ada? Bahkan dekat tempat Indian tu lah diorang buka budak kedai judi. Kasino-kasino tu kan. Buka kat kawasan tanah, reservation, orang-orang Indian. Itu diorang buat dah. Jadi senjata kat tangan diorang tu sangat dahsyat. Jadi nak buat macam mana? Undang-undang berapa kali diorang try nak buat, nak ban senjata. Tapi tiap-tiap hari berlaku. Berapa minggu lepas kan ada kan? Dekat universiti, kan dekat sekolah. Allah Ta'ala, apa diorang buat pada umat Islam, kan gerunkan orang sampai nak keluar sekolah pun tak boleh. Sekarang Allah Ta'ala bagi kat sekolah diorang sendiri. Tanpa kita buat apa-apa. Sebab tu Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak bagi manusia ni faham kuasa dia, kan macam Nabi sering ingatkan bila Nabi bertakbir, kan Nabi kata alhamdulillahi wahdah, sekali puji bila Allah Ta'ala hanya dia, sadaqa wa'dah, dibenarkan janjinya, wa nasara abdah, dibantu hambanya, wa azza jundah, dan dia muliakan tenteranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dia tewaskan tentera bersekutu secara bersendirian. Tentera Ahzab puluhan ribu balik macam tu je. Tak boleh buat apa-apa. Macam tu Allah tak boleh buat kepada siapa saja. Itu realiti yang orang tak lihat. Jadi kita dengar kan, bila kita buat bandingan, apa jadi sebenarnya? Kan tembak-tembak kat sekolah ni, apa sebab? Sekolah tu bawa senapang tembak kawan-kawan. Kalau kita jadi macam tu lah, tak hantar sekolah anak. Freedom.
Kebebasan. Itu realiti, jaga-jaga sikit. Benda yang kita kata kadang-kadang manusia tak perasan. Allah Ta'ala berikan. Okay, baik. Soalan kuliah baik. Jadi keluarga Nabi SAW tak boleh makan zakat. Sedekah tak boleh. Kalau kita jumpa orang tu ada kalau almari alkohol tak apa. Okay. Almari alkohol. Yang kalau albar ke, al-aidid ke, al-habsyi ke, al-aidrus ke, apa lagi? Apa benda tak kan? Tapi yang kita kata al-marwahi. Dia kumpulan keluarga ni yang memang diorang retain. Kalau diorang tak retain, kita tak tahu kita nak buat apa. Datang-datang dia makan sekali kita belanja makan. Kita niat sedekah, dia ada sekali. Kita tahu. Kalau kita tahu, kita kata engkau hadiah. Kena cakap yang tu sebab dia tak boleh makan sedekah. Haram makan sedekah. Bukan memang haram-haram betul. Bukan. Ni kalau miskin hanya 2 ulama saja kata boleh. Ibn Taymiyah daripada ahli sunnah, Ibn Taymiyah aja kata boleh kalau dia miskin untuk makan. Dan daripada mazhab Zaidiyah, Hadawiyah, Al-Jallal, seorang ulama daripada mazhab Syiah Zaidiyah. 2 ulama ni saya kata boleh. Lain semua kata haram. Walau dia miskin. Yang Ibn Taymiyah punya hujah betul lah. Dia kuat juga. Dia kata kalau orang tu macam apa? Macam bangkai lah. Kalau ketika haram, biasa haram lah. Ketika terdesak, halal lah. Realiti dia macam tu. Mana dia kata boleh tu ketika terdesakan lah. Untuk bagi sekian-sekian. Kalau tidak, kena bagi hadiah. Macam di Terengganu, diorang ada, memang ada bahagian khas, portion khas. Kat sana diorang ramai banyak kan, al tu, al benda, kan. Semua keluarga tu kat sana, so diorang memang ada portion khas. Mana Majlis Agama Islam dari Terengganu, Maidam kan. Diorang memang ada portion khas untuk bagi pada keluarga Nabi ni, bukan zakat. Diorang ada bahagian khas. So ini benda ni sebenarnya semua pejabat zakat kena tahu. Tak boleh. Kalau agihan daripada orang tu ada al-bar ke, al-sekian ke, dia tak boleh bagi zakat. Dia boleh bagi hadiah. Boleh cari sumber lain bagi. Tapi untuk bagi zakat tak boleh. Dia tak boleh makan zakat. Okay? Wa ali Nabi SAW kila, dan orang Nabi tu dikatakan, hum Banu Hashim. Dan dia kata, wa Banu Muttalib. Banu Muttalib tu maksud dia macam ni. Okay, kena faham Muttalib ni, dia adik-beradik dengan Hashim. Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Atuk Nabi, nama dia Syaibah. Dia ni anak Hashim. Pak saudara dia nama Muttalib. Cerita dia, diorang ni sebenarnya dulu, Qusay, salah seorang keluarga Nabi, atuk Nabi nombor 5 tu, dia dulu duduk dekat Syam. Tidak tinggal di Mekah. Sebab ada peperangan dan sebagainya, kabilah-kabilah tertentu datang. So, diorang pindah ke tempat lain. So, bila dia duduk kat situ, okay, Hashim, lahir sana, besar sana, Syaibah atau nama lepas tu terkenal Abdul Muttalib ni diambil oleh Muttalib ni daripada Syam, bawa balik ke Mekah. Sebelum balik ke Mekah, orang Mekah tak kenal dia siapa. Tapi tengok dia tolong Muttalib ni angkat barang dan sebagainya. So dia pun kata dia ni Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Muttalib bukan nama Allah Sebab tu yang pakai nama Abdul Muttalib. Nama apa? Abdul Muttalib. Mana boleh? Macam Abdul Manaf. Tak boleh pakai. Itu manusia, Manaf berhala. Manaf bukan nama Allah. Tapi orang kita, takkanlah kau guna Nabi nama berhala. Ya. Ada nama berhala. Kan? Abdul Manaf, adik-beradik dia apa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdul Uzza. Memang Qusay ada anak. Nama Abdul Manaf, ada nama seorang lagi, Abdul Uzza. Hamba Uzza. Sembahlah cakap macam mana. Pelik diorang ni. Tapi tak kalah. Kekufuran dalam keluarga para anbiya tidak menghilangkan kemuliaan mereka. Macam mana para anbiya ni bila diorang ada keluarga dia kafir, tidak merosakkan apa-apa. Tapi perbuatan keji, macam zina, itu tak boleh. Takkan ada daripada keluarga para anbiya. Tak boleh keluarga Nabi rosak dengan tu. Tapi kalau dia kata bab berkenaan dengan kufur, ya. Sebab tu Nabi Nuh ada anak kafir. Kan isteri dia kafir sebagainya. Lepas tu Nabi Ibrahim bapak dia kafir. Nak pening kepala buat apa? Soal kuliah kena jaga bab ni. So Muttalib ni, jadi ada kata Banu Hashim, Banu Muttalib. Daripada Muttalib inilah datangnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i keturunan Muttalib. Dia bukan keturunan daripada Hashim. Kalau kedua Hashim dia keluarga Nabi lah, satu keluarga dengan Nabi. Tapi dia Muttalib, keluarga sepupu. Kita kata sepupu kepada atuk Nabi. Keluarga sana.
Tapi bukan direct. Faham So jadi ada kata yang haram makan zakat ni Bani Hashim, keluarga Nabi, dengan Banu Muttalib, keluarga yang bapa saudara kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama dia Syaibah. Dia punya bapa saudara nama Muttalib. Itu pendapat. Kila ada juga mengatakan hum Banu Hashim faqat. Bani Hashim saja yang haram makan zakat. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Wa alaihi, dan di atas pendapat ini yasihu daf'un zakat ila Bani Muttalib. Sah untuk kita bayar zakat kepada Bani Muttalib. Contoh macam Imam Syafi'i punya keturunan boleh makan zakat. Sebab dia bukan Bani Hashim, dia Bani Muttalib. Li'annahum laisu min ali Muhammadin. Kerana mereka ni bukannya keluarga Muhammad, bukan daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali umumi ayati, dan kerana umum ayat innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah tu untuk orang-orang fakir. Okay, Taubah ayat 60. Fa yadkhulu fihim Banu Muttalib. Maka masuk sekali dalam ni Banu Muttalib. So tak hilang dekat situ kedudukan mereka masih lagi boleh dapat zakat. Okay, tapi ini kena ingat memang tak boleh. Saya ingat dulu waktu macam saya pernah cerita kot. Saya cerita kelas lain. Kawan kita orang belajar kat Yaman dulu. Selain kelas universiti, kami pergi kat masjid-masjid. Syekh-syekh yang mengajar kat masjid, atau kita seronok syekh tu mengajar, kita jumpa dia, "Syekh, boleh tak kita datang tempat engkau? Belajar nak belajar kitab lain pula. Yang belajar kat universiti tajuk lain, kita belajar kat luar pula." Jadi kita pergilah jumpa dia. Dia kata datang kat masjid rumah aku. Syekh tinggal mana, dia sebutlah tempat, kita pergi. So di antara maghrib ke isyak kita akan datang belajar kat situ. Saya ajaklah kawan-kawan saya, kita 4 orang dia ikut pergi sekali. Dia separuh tu pergi kat Syekh Timbalan Mufti Yaman. Pergi belajar, kita belajar dalam universiti lain, belajar dekat masjid lain. Buat belajar lagi. So, jadi bila cerita dia, kita belajar ni cerita kelakar pula. Kita belajar, kita tak bayar Syekh tu. Mereka datang kan dekat Yaman, ustaz-ustaz tak dibayar. Diorang datang nak belajar betul dengan orang yang mengajar. Ni kena lagi marah pula orang. Okay. Masa dia bila kita dah belajar tu memang dia mengajar, dia pula suka. Sebab nak ulang kaji balik apa dia dah belajar, dia dah ajar. So dia happy untuk mengajar kita tanpa bayaran. Tak ikuti duit dan sebagainya untuk bayar dia. So datanglah pergi belajar. Kelakar pula bila kita datang macam tu, orang Yaman tengok budak-budak rajin belajar, dia orang bagi duit zakat dekat Syekh ni. Dia kata bagilah dekat anak murid kau. So sekali tu saya tak pergi. Kawan saya seorang, ni Syed. Dia pun datang kelas tu. Saya tak datang. Lepas tu tiba-tiba dia datang bilik, dia datang jumpa saya. Kata, "Nah, duit. Syekh bagi. Ada orang bagi zakat." Zakat? Saya kata, "Kau ambil je." Saya kan. Anda ambil jugalah. Dia kata, "Boleh, kita tak boleh makan." Bolehkah ada ulama kata boleh? Ayat tadi dah keluar. Dia kata, "Tak boleh." Dia kata, tak saya jumpa Syekh, kita sembang, tanya. Sampai satu hari tu kita datang kelas. Lepas tu saya sembang, lepas tu Ana sebut, "Syekh, keluarga Nabi punya ni kan, Bani Hashim kan, tak boleh makan zakat kan?" Dia, "Tak boleh." Syekh ni Syed. Lepas tu Syekh tu kata, "Engkau sadar kau keluarga Syed?" Dia kata, Nabi Syekh tu kata apa? "Kalau aku tahu aku tak bagi kau." Syekh cakap, "Kalau aku tahu aku tak bagi kau." Memang ada ulama kata boleh, tapi terpinggir pendapat yang terasing. Kita pegang yang jumhur, majoriti. Yang majoriti tadi hujah lagi kuat. Sebab Nabi korek tekak Hasan, tak bagi makan zakat. So kalau aku tahu kau Syed, aku tak bagi. Syekh tu cakap itu. Dia kata siap dah. Baru dia bagi tahu pendapat. Tapi dia cakap dia tarjih masalah yang tak sepatutnya tak boleh. Dia tak nak bagi. Kalau boleh, kalau tahu dia tak bagi pada kawan tu. Kawan tu diam je lah. Kita cakap dah, kau tak tanya je. Percaya dia kata. Itu realiti benda macam tu sekali. So jadi macam tajuk asal, keluarga Nabi ni kita nak bagi apa-apa hadiah. Jangan sedekah. Bagi apa-apa, panggil hadiah, jangan sedekah. Ada kot kawan-kawan kita yang Syed. Ada tak ada? Abang Syed tu Syed Abang Syed, bukan? Oh dia Syed. Kok Syed pula. Syed Azwan tak boleh. Syed Azwan tak boleh. Syed Nur Hisham untuk Padang tak boleh. Kes tu Syed Nur Hisham cerita tu. Okey. Kelima. Kadang ada separuh tu nama-nama yang tu tak perasan. Al-Idrus bin Yahya kan? Tu tak boleh, semua tak boleh. Kelima, wa kadzalika la yajuzu daf'u zakati limawali alin nabi. Demikian juga tak boleh dibayar zakat kepada orang-orang bebasan keluarga Nabi. Maula ni, orang maula, maksudnya bila Nabi bebaskan siapa, orang tu dikira dengan Nabi relate dengan maula. Dia macam kalau dia mati, tak ada waris, Nabi akan warisi dia. Okey.
Dia kata dia tak dia bayar zakat juga kepada maula-maula Nabi SAW. Kerana hadis Nabi SAW dia kata innas sadaqata la tahillu lana. Sedekah tu tak halal untuk kami. Wa inna mawalil qaum min anfusihim, dan maula-maula kaum tu daripada diri mereka sendiri. Maka tak boleh bagi. Wa mawalil qaum utaqauhum, dia adalah orang-orang bebasan mereka. Kalau kita dalam hadis yang kita biasa kenal, nama yang terkenal adalah Thauban. Buka kitabul wuduk, seorang lelaki nama dia Thauban, maula Rasulullah, orang bebasan Rasulullah SAW. Okey. Wa mana min anfusihim, nama makna daripada diri mereka, ai fa hukmum ka hukmihim. Hukum maula-maula tadi macam hukum keluarga Nabi sendiri. Fatahrumuz zakatu ala mawali ali Bani Hashim. Maka haram zakat ke atas maula-maula keluarga Bani Hashim. Kalau Ali bebaskan orang, maka haram. Orang tu bayar zakat, dapat zakat. Hasan bin Ali bebaskan, maka orang tu haram makan zakat. Okey, keenam, al-abdu, hamba. Kita ada sebut itu kan, wa fir riqab, orang dalam tawanan. Orang tersebut hamba yang ada dapat janji dengan tuan dia untuk bayar untuk bebas diri. Kita hanya bayar hamba untuk bebas diri, bukan bayar untuk tanggung hidup. Sebab tanggung hidup dia balik pada tuan dia. La tudfa'u zakatu ilal abdi, tidak dibayar zakat pada seseorang hamba. Li'anal malal abdi ma milkun li sayyidihi, kerana harta hamba milik tuan dia. Fa idza u'tiya zakatu, bila hamba diberikan zakat, intaqalat ila milki sayyidihi, dia berpindah jadi milik tuan dia. Wa li'anna nafaqatahu talzamu sayyiduhu, sedangkan nafkah hidup dia dimestikan kepada tuan dia. Wa yustasna min zalika, dan mun dikecualikan dari itu, al-mukatabu, hamba yang mukatab, hamba yang ada perjanjian dengan tuan untuk bebaskan diri dengan bayaran tertentu. Fa inna yu'ta min az-zakati ma yaqdi bihi dainu kitabatihi. Maka diberikan dia daripada zakat apa yang dia akan bayar atau selesaikan dengannya hutang kitabah dia. Mana hutang bayaran yang dijanjikan pada tuan dia. Wal amilu 'ala zakati, dan amil kata zakat. Fa idza kana al-'abdu amilan. Demikian, dan amil kata zakat. Kalau dia kata seorang hamba tu amil, hamba tu digunakan sebagai amil ala zakah. Utiya minha li annahu kal ajir, maka diberi kepada dia seperti mana diberi kepada seorang upahan. Wal abdu yaju an yustajara bi idzni sayyidihi, dan seorang hamba harus untuk dijadikan orang upahan dengan izin tuan dia. Kalau tuan diizinkan, dia boleh kerja dengan kita. Tapi apa dia dapat? Jadi milik apa? Milik tuan dia. Itu beza dia. Macam anak kita lah, orang bagi duit raya, kan tak lama lagi kan? Datang duit raya, duit bagi ke anak kita jadi hak kita. Kalau siapa datang gatal kata haram bapak-bapak ni makan duit raya anak, mesti ni datang kan, antau maluka li abik, engkau dan harta engkau milik bapak engkau. Ni yang Nabi sebut pada seorang lelaki bila mana dia kata bapak dia ambil harta dia. Nabi kata lelaki sebut antau maluka li abik, engkau dan harta engkau milik bapak engkau. Ini satu benda yang kadang orang tak faham. Dia jadikan anak tu punya harta lain, bapak punya harta lain. Tak, pasal expenses hidup tadi, kalau bapak tak bagi, anak tu hidup tak mana? Oh, dia kata wajib bayar. Macam tu lah, harta bapak anak tadi dapat kepada bapak. Faham tak? Tu realiti yang banyak orang tak faham. Okey. Faman dafa'aha ila hadil asnafi. Barang siapa yang bayar zakat kepada 6 kumpulan ni. Kumpulan-kumpulan manusia ni, ma'ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum. Dengan berserta pengetahuan dia, tidak harus dia membayar kepada mereka, fahuwa asimun, maka dia berdosa. Dan makan zakat dia tidak diterima, kena ganti baru. Okey, baik. Wallahu a'lam. So kita berhenti situ, insya-Allah nanti kita sambung bahagian ketiga. Okey, baik. Yang seterusnya, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika. Apa? Sembahyang motor ni boleh. Solat sunat kalau awak tak bawa, okey, solat sunat atas kenderaan yang Nabi buat, unta Nabi jalan sendiri, kuda Nabi jalan sendiri, ada pemandu. Awak kalau anda kata motor, awak sendiri ke ada orang bawa? Autopilot. Dah bagus. Dia motor mahal-mahal pun, dia ada panggil apa, cruiser, auto cruise. Kena tengok juga tekan brake, kau tak mati kau langgar dinding. Kan? Dia macam ni, autonomous self driving ni, dia ada 3 level. Level 1, 2 dan 3. Kalau setakat level 1 ni, dia bagi tahu pada kita lorong-lorong sikit. Macam kadang-kadang ada sekali kita baru sekarang ni kan, dia tahu lane. Dia kesal lane kan. Tapi tak boleh kona habis.
Kalau corner habis, dia langgar, dia masuk gaung. Okey. Dia ada level autonomous nombor 2. Nombor 2 ni awak bila lepas ni steering. Ada kawan kita seorang, kita kenal, dia pergi upgrade X50 dia tambah dengan apa tak, ada jenama tu, Konma something. Pasang dekat kereta dia. Saya naik kereta dengan dia kan, dia lepaskan tangan. Lepaskan tangan, memang kereta tu akan berjalan. Dia level 2. Kalau yang macam Tesla tu level 3. Masukkan data, dia jalan sendiri. Sampai simpang dia berhenti, serius. So jadi motor matang mana satu? Dia sini, asas pertama, pasal macam ni, memang betul solat di atas kenderaan tu ada. Nabi pernah buat. Tapi kenderaan Nabi, unta atau kuda atau sekian, terutama bila Nabi jalan secara berkumpulan, ada tukang bawa heret unta tadi jalan, Nabi solat lah, tak kacau. Orang belakang boleh lah. Orang belakang boleh. Kalau awak macam dalam kereta, kan bukan awak kereta, isteri. Kan suami nak ambil je, Allahu Akbar. Kan, suami macam, awak, Allahu Akbar. Suami macam geram kan, nak marah dia, tapi macam dia cakap, aku nak cakap, dia solat pula. Kita pun diam je kan. Elok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allahu Akbar. Tapi realiti dia memang boleh solat lah. Awak bukan bawa kenderaan. Tapi bawa kenderaan, awak kena attentif, tengok depan, tekan brek sebagainya. Tak ada masalah. Atas kenderaan, solat ke mana pun tak ada masalah. Solat sunat tak ada masalah. Ke mana, ke hulu kilir, tak ada masalah. Tidak perlu hadap kiblat. Kiblat ke mana saja kenderaan kita menghadap. Tak ada. Bahkan Ibnu Umar terang, kerana ada Bukhari Muslim datang, Ibnu Umar kata Nabi solat ke mana saja. Tak ada timur tajuk, kena arah dahulu. Ada pun macam kes kapal dan sebagainya kan, dia kata solat dulu mula situ lah, lepas tu kapal tu pusing, ikutlah pusingan terbarunya. Okey, tapi realiti tu bab tu lah, motor masalah sikit lah. Unless awak ada autonomous level 3. Level 3. Autonomous self driving level 3, boleh lah. Macam kereta Tesla tu kan, sambil sikit Allah Akbar, solat tak apa lah. Tak boleh, awak kena tekan brek. Kena tengok depan, tak ada. Dalam kes kalau peperangan, ya. Kalau tengah peperangan berlaku, tengah lari daripada musuh, ya. Memang boleh. Ada pun setakat nak jalan-jalan pergi ke Perlis sebagainya, tak boleh. Okey, baik. Dia memang okey ke? Tak boleh. Kena pula kau nak bawa kona-kona tu, nak charge telinga. Kan nak gesek helmet. Macam mana nak buat gesek helmet kalau tak ni? Tak tengok jalan. Belakang boleh lah. Tapi gitu lah. Kau kona gitu. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.